Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz harap semuanya sihat-sihat. Kita berjumpa lagi pada kelas PDPR yang ketiga, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan pergi kepada subjek ataupun mata pelajaran Al-Quran, Ibadat dan Jawi. Mata pelajaran yang sama pada hari minggu lepas. Jadinya nanti insyaAllah hari Khamis kita akan tukar mata pelajaran. Ataupun sehingga selesai satu pelajaran satu untuk ibadat, baru kita akan tukar kepada mata pelajaran yang lain. Okay, begitu dengan Jawi. InsyaAllah mungkin minggu depan kita hari Khamis ni mungkin kita akan belajar untuk tajwid pula. Okay, jadi seterusnya sebelum apa-apa kita mulakan pelajaran kita. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa. Tanda tangan sama-sama, kita baca doa sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita baca doa. Okey, seterusnya kita akan membaca selawat tafrijiyah sama-sama. Ini kita akan baca sekali dengan nyanyian lagunya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita baca selawat tafrijiyah. Seterusnya kita akan memulakan pelajaran kita dengan mata pelajaran Al-Quran. Maka kalau awak ada Al-Quran, awak boleh ambil Al-Quran awak, ambil semayang, ambil wuduk, kemudian baca sama-sama, buka Al-Quran awak, surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 23, muka surat 4. Ambil wuduk, ambil Al-Quran, kita baca sama-sama. Ustaz buka Al-Quran Ustaz. Okey, Ustaz dah buka Al-Quran Ustaz. Kalau awak ada Al-Quran awak, buka Al-Quran awak. Ini dia, muka surat 4, surah Al-Baqarah, mula daripada ayat 17 hingga ayat ke-24. Okay, sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran kita, kita baca sama-sama Ummul Kitab, iaitu Suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, macam ni, Ustaz akan baca contohnya kalau awak nampak cursor Ustaz ni, Ustaz akan baca contohnya macam ni. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Lepas tu Ustaz akan tunjuk macam ni. Jadi awak akan pausekan video ni, stopkan video ni, kemudian awak pula baca. Mathaluhum kamathalis ladzi istawqada nara. So Ustaz macam ni, lepas tu Ustaz pula baca. Baca sampai habis. Falamma adha, habis semua kan? Sahabatlah yubsirun. Ustaz buat macam ni. Itu tandanya awak pula baca. Jadi tak payahlah Ustaz tunggu awak. Kan macam tu. Dia bila Ustaz macam ni, awak stop video ni, awak pula baca. Lepas tu, terus start balik video macam ni. Okey, kita mulakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita baca surah Al-Baqarah ayat 17. Tadi bukan 20, tadi 25 kita terbaca sampai sampai ayat 25 ke 24 tadi kan. Sebab Al-Quran yang dekat PDF tu dia tak sama dengan Al-Quran yang biasa awak baca, yang awak ada itulah. Jadi kita terlebih satu ayat mungkin. Okey, kemudian dah habis kita baca Al-Quran, mari sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran. Okey, tanda tangan sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai bacaan Al-Quran kita. Okey, hari ini seterusnya kita akan uh, hmm, apa ni? Seterusnya kita akan meneruskan mata pelajaran iaitu mata pelajaran ibadat iaitu solat. Yang lepas kita dah belajar iaitu 1.3 syarat-syarat wajib solat. Ada berapa syarat-syarat wajib solat? Ya, ada 6. Macam mana kita nak ingat? Kita dah buat lagu dah. Iaitu Islam balir berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Ingat tak lagu tu? Mana yang dah ada hantar dekat Ustaz, Alhamdulillah bagus. Ustaz ucapkan tahniah. Sebab awak punya nyanyian dan awak hafal lagu tu, ini sangat-sangat bagus. Ustaz suka sangat.
Alhamdulillah, tahniah kepada yang dah hantar. Okay, kemudian, hari ini kita nak belajar tentang syarat-syarat sah solat. Okey, macam ni. Ustaz terangkan, kita recall balik, kita ingat balik syarat-syarat wajib solat ini apa. Syarat-syarat wajib solat. Syarat ini, contohnya syarat wajib solat ni ada 6 kan? 6 syarat. Maka awak kena cukupkan kriteria, ciri syarat, 6 syarat tersebut, barulah awak dihukumkan wajib solat. Dia katalah salah satu syarat tu gugur. Salah satu syarat tu tak ada. Contohnya, awak Islam, awak balik, tiba-tiba awak ini tak berakal, awak orang yang gila, maka hukum wajib solat ke atas diri awak tu gugur. Sebab awak tidak mencukupi 6 syarat-syarat wajib solat. Itulah dinamakan syarat. Contohnya lah, awak nak masuk satu pertandingan mewarna. Syarat nak masuk pertandingan mewarna tu adalah umurnya 5 hingga 6 tahun. Ingat sikit. Tu boleh lah. 5 hingga 6 tahun. Dan ianya lelaki. Ada 2 syarat. 5 hingga 6 tahun, kemudian dia lelaki. Jadi, awak 5 hingga 6 tahun. Awak nak masuk, tapi sayangnya awak perempuan. Syaratnya mesti lelaki. Boleh tak awak masuk? Tak boleh. Begitu juga dengan syarat-syarat wajib solat. Ada 6 syarat wajib solat. Maka, bila ke-6 itu lengkap syarat itu, barulah dihukumkan wajib solat. Macam tu. Okay, hari ni kita nak belajar tentang syarat-syarat sah solat. Sama juga. Syarat-syarat sah solat ini Ustaz terangkan dahulu ada 6. Maka syarat-syarat sah solat ini ada 6. Bila 6 syarat ini cukup, awak menepati 6 syarat ini, maka sah solat awak. Dia kata ada 6 syarat sah solat, tapi awak tak menepati 1. 5 sahaja yang menepati. Sah tak solat awak? Jawapannya adalah tidak sah. Tidak sah solat awak sebab apa? Salah satu syarat ini awak tak menepati. Maka solat awak tidak sah. Kita tengok apa itu 6 syarat-syarat sah solat. Okey, ini dia syarat-syarat. Ada 6 syarat sah solat. Yang pertama, kalau kita tengok, sekejap Ustaz tengok ni. Ustaz keluarkan pen. Okey. Ini pen. Kita ambil warna biru. Okey, syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah suci. Suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Syarat-syarat sah solat. Inilah 6 syarat sah solat. Okay. Yang pertama adalah suci hadas dan najis. Kita pergi dulu satu-satu. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah mengetahui cara solat. Yang keempat adalah di tempat yang suci. Yang kelima adalah mengetahui masuk waktu. Yang keenam adalah menghadap kiblat. Ini dia, ada 6. Jadi ke-6 syarat ini awak mesti menepati ke-6 ni. Maka bila salah satu tak ada, salah satu syarat ni awak tak menepati, sah tak solat? Tidak sah solat awak. Okey, kita akan pergi kepada satu-satu dahulu. Keluarkan balik pensilnya. Okey, jadi yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ini yang pertama. Suci dari hadas dan najis bermaksud apa? Dari segi tempat, dari segi pakaian awak maupun badan awak. Contohnya lah, macam mana nak faham? Suci ni maksudnya awak tak ada najis, awak bersih. Awak dalam keadaan tidak berhadas. Awak dah suci daripada hadas. Macam mana kita? Hadas ni ada 2, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar contohnya adalah bagi perempuan keluar darah haid. Maka bila dia keluar darah haid, maka dia berada dalam keadaan hadas besar. Hadas kecil macam mana? Hadas kecil contohnya awak buang air kecil, buang air besar. Keluar sesuatu najis daripada awak punya dubur ataupun kubul. Maka itu dikategorikan sebagai hadas kecil. Maka macam mana nak sucikan diri daripada hadas kecil? Adalah dengan mengambil wuduk. Ambil air semayang. Bila awak ambil air semayang, maka awak suci daripada hadas kecil. Nak sucikan diri daripada hadas kecil tadi tu adalah dengan mengambil wuduk. Okey, najis pula. Najis ni kita tahulah najis macam mana. Contoh najis adalah darah ataupun tahi.
ataupun tahiyat, contohnya. Okey, jadinya ketika syarat sah solat, kita nak solat kita sah, kita kena pastikan diri kita ni bersih, tak ada najis, tak ada bukan dalam keadaan hadas. Contohnya lah, tiba-tiba awak solat, persoalannya kita bincang dalam satu persoalan, ketika awak solat, tiba-tiba dalam waktu awak solat tu, ketika awak solat tu, keluar darah dekat hidung awak berdarah. Jadi apa hukum solat awak? Solat awak sah ke tidak sah? Batal ke tak batal? Jawapannya adalah solat awak batal dan tidak sah. Sebab apa? Sebab darah ini adalah najis. Darah ni adalah najis, maka bila awak dalam keadaan awak tengah solat, ada najis. Najis tu bukan kategori najis yang dimaafkan. Najis tu dalam kategori dia mengalir banyak. Maka najis tu najis tidak dimaafkan. Makanya solat awak batal dan solat awak tidak sah. Apa yang awak perlu lakukan? Awak kena bersihkan darah tu dulu, pastikan dah tak ada darah yang mengalir, kemudian barulah mula solat semula. Lakukan solat semula. Wuduk awak batal tak awak agak-agak? Wuduk awak tak batal. Sebab apa? Adanya najis pada badan tidak membatalkan wuduk. Ada beberapa perkara yang membatalkan wuduk. Nanti kita cerita. Tetapi ada najis ini, ada darah tadi tu tak membatalkan wuduk. Cuma membatalkan solat. Solat awak terbatal. Ataupun ketika awak solat, ini persoalan yang kedua. Ketika awak solat, tiba-tiba awak dah habis solat. Awak perasan dekat baju awak, dekat kain awak tu ada najis. Contohnya ada darah ke, kesan darah, awak tak perasan. Jadinya bila awak dah lepas solat, awak perasan, alamak, dekat baju ni ada kesan darah. Maka apa yang awak perlu lakukan? Kena solat balik semula. Sebab solat tadi tidak sah. Kerana apa? Tak menepati syarat yang pertama, iaitu suci dari hadas dan najis. Okay, kita pergi yang kedua. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat ni adalah syarat sah solat yang kedua. Aurat lelaki ketika dalam solat iaitu pusat hingga ke lutut. Itu aurat lelaki. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan hingga telapak seluruh badan kecuali muka dan betul lah, dan telapak tangan hingga ke pergelangan. Okey, betul. Okey. Jadinya untuk lelaki tadi pusat hingga ke lutut, dan untuk perempuan adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan hingga ke pergelangan. Itu sebabnya kalau perempuan dia keluar, dia tak bawa telekung, tapi pakaian dia tu menepati perintah menutup aurat. Iaitu tadi contohnya dia pakai handsock. Biasanya orang pakai handsock ni, sarung tangan tu kan. Sarung tangan ni dia pakai sampai sini. Maka bila dia solat, dia tak jatuh macam ni. Maka aurat dia tertutup. Maka dia boleh solat tanpa pakai telekung. Telekung tu bukannya syarat wajib solat, syarat sah solat. Tetapi menutup aurat itu adalah syarat sah solat. Maka yang penting dia kena menutup aurat. Bukannya dia kena pakai telekung. Kalau dia dah menepati tutupan menutup aurat tu, dia pakai tudung ada, maka muka sahaja, kemudian tapak tangan hingga ke pergelangan sahaja yang terbuka, maka dia boleh solat dalam keadaan yang macam tu, tak perlu pun pakai telekung. Yang lelaki pula auratnya adalah pusat hingga ke lutut. Okey, yang ketiga kita bincangkan iaitu mengetahui cara solat. Syarat sah solat yang ketiga adalah mengetahui cara solat. Orang yang tak tahu cara solat dia agak-agak betul ke tidak? Contohnya lah kita ambil budak kecil, adik-adik awak. Umur dia dalam 5 tahun ke macam tu. Dia baru nak belajar solat. Maka, tapi dia tak tahu cara solat yang sebenar. Dia cuma ikut-ikut sahaja. Kalau awak tengok, mungkin kadang-kadang dia ada ikut ayah awak. Dia solat dekat tepi kan. Dia pun solat. Allahu Akbar. Kadang-kadang ayah awak rukuk. Tapi apa yang dia buat, dia terus sujud macam tu. Tapi sujud pun sujud yang tak betul. Maka solat dia tu itu tidak sah kerana dia tidak mengetahui cara solat.
Kemudian apa lagi mengetahui cara solat. Itulah contoh dia. Jadi kalau awak dah kalau kita tahu mengetahui cara solat, kita tahu solat tu mulanya dengan takbiratul ihram, akhir dia dengan salam. Lepas tu kita tahu rukun-rukunnya, kita buat dengan betul, maka sahlah solat tu. Tapi kalau kita tak tahu cara solat, kita tiba-tiba kita takbir pun salah. Orang cakap Allahu Akbar, awak cakap selain daripada kalimah tu, maka tak salah solat tu. Sebab apa? Caranya salah. Awak tidak mengetahui cara solat, maka solatnya tidak sah. Okey, yang keempat adalah di tempat yang suci. Pastikan kawasan awak solat itu, ada satu lagi je. Ada lagi 2 minit. Nanti kejap lagi kita sambung. Okey. Nanti Ustaz buat rekod yang baru. Okey, yang keempat adalah syarat sah solat yang keempat adalah di tempat yang suci. Di tempat yang suci bermaksud awak kena pastikan kawasan tempat awak solat itu tidak ada najis. Kerana apa? Bila ada najis, solat awak tidak sah. Sebab itulah pentingnya sejadah. Itu pentingnya sejadah. Bukannya sejadah ni nak jadikan kita sah daripada solat kita, syarat sah tidak. Tetapi bila sejadah tu, kita mesti pastikan sejadah kita bersih, betul tak? Kita bawa ke mana-mana, sejadah tu sejadah yang bersih, yang kita tahu, kita yakin. Contohnya ada kata kita dekat luar. Kadang-kadang kita pernah tengok satu video ni, dia solat dekat atas jalan, dia solat kat tepi jalan. Pernah tengok tak? Okay, jadi, dia pasti ke kawasan itu kawasan yang bersih dan tak ada najis. Kadang-kadang mesti dia ragu-ragu. Bila dia ragu-ragu, itulah pentingnya bawa sejadah. Maka dia boleh solat kat mana-mana sahaja. Sebab apa? Sejadah tu dipastikan kawasan yang dia solat tu bersih, tak ada najis. Itu di tempat yang suci. Okey, kemudian yang kelima adalah mengetahui maksud waktu. Mengetahui maksud waktu ni macam mana? Maksudnya, contohnya awak nak solat asar. Awak nak solat asar, sekarang ni pukul 4 suku macam tu. Awak cakap, dah masuk ke waktu asar ni? Dah masuk ke tak? Bila awak tak yakin macam tu, awak tak ijtihad, tak berusaha nak tengok, dah masuk ke tidak ni? Tapi awak terus je solat tanpa awak mengetahui dah masuk ke tidak waktu asar tu. Sah ke tidak sah solat awak? Tidak sah. Sebab apa? Awak tak tahu dah masuk ke belum waktu asar tu. Andai kata awak ijtihad, awak berusaha, jadinya awak tengok apa? Awak tengok dah ada senarai waktu masuk solat. Okay, contohnya dekat telefon awak, kan sekarang kita dah ada waktu solat kan. Kita pun tengok, rupanya waktu asar masuk 4.40. Okay, jadi awak dah tahulah bila awak nak solat tu, 4.40 dah masuk. Awak yakin, awak tahu yang dah masuk waktu. Selain kita tengok dekat waktu solat tu, kita dengar apa? Kita dengar azan. Azan ini menandakan dah masuk waktu solat. Jadi bila kita tak tahu, kita ragu-ragu, maka solat kita tidak sah. Kita mesti yakin bahawa sudah masuk waktu solat. Okey, yang terakhir sekali adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni adalah syarat sah solat. Ada kata awak tak menghadap kiblat, kiblat arahnya ke sini, awak menghadap ke sana. Menghadap kiblat tak? Tak. Awak berpaling pada kiblat, maka solat awak tidak sah. Macam mana nak menghadap kiblat ini? Seluruh badan awak ni hadapan, awak menghadap kiblat. Okey, contohnya, Ustaz, saya persoalan. Habis Ustaz, macam mana kalau saya solat dalam kapal terbang? Bila dalam kapal terbang, kita dalam itu dikategorikan solat di dalam kenderaan. Solat di dalam kenderaan, contoh kita ambil satu je, kapal terbang. Nanti contoh-contoh lain kita tengok lagi. Kapal terbang. Maka kalau boleh, pada awal awak solat tu nak takbiratul ihram tu, kalau awak boleh menghadap kiblat, contohnya kiblat hanya sengit sikit je, awak kan duduk dekat awak punya kerusi, maka bila awak boleh menghadap kiblat sedikit, awak tengok kat kiblat, awak tanya sama ada pada staff dia, kaki tangan dia, insya-Allah dia memang ada yang tahu. Kemudian awak menghadap kiblat kalau boleh pada takbiratul ihram yang pertama tu, bila awak boleh menghadap kiblat, maka hadaplah kiblat. Contohnya sikit. Awak bolehlah hadap kiblat, tapi tiba-tiba contohnya kiblat rupanya ke belakang sana.
Jadi awak tak susah nak pusing, tak boleh nak pusing. Maka awak tetap pada satu arah sahaja, jangan berubah-ubah. Sehinggalah awak selesai solat. Dia kata awak boleh ikut arah kiblat. Ikut sikit-sikit. Awak pun ikut arah kiblat. Allahu Akbar. Tiba-tiba kapal terbang tu pun belok. Awak pun janganlah ikut belok. Tak. Jadi awak tetap pada arah kiblat awak yang pertama tadi tu. Sehinggalah awak selesai solat. Macam itulah syarat sah solat. Ada 6 sekaligus ni. 6. Ada 6 ke semuanya? Sekaligus pula. Okey, jadinya kita dah tahu satu-satu ini. Jadinya sekarang ni macam mana kita nak hafal pula? Kita nak hafal macam mana kita nak hafal? Kalau sebelum ni kita ada lagu. Kita ada lagu untuk syarat-syarat wajib solat, betul tak? So, lagu dia macam mana? Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas, sejahtera panca indera sampai seru syarat wajib solat. Untuk lagu syarat-syarat sah solat pula ni lain. Ada lagu dia. Okay, Ustaz nyanyikan lagu yang pertama dahulu. Kemudian Ustaz nyanyi sampai habis. Kemudian baru awak ikut. Kita akan nyanyi 3 kali. Okay? Kita cuba. Okay. Okay. Syarat-syarat sah solat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengetahui cara solat di tempat yang suci, mengetahui masuk waktu, menghadap kiblat. Itu sahaja dari kami. Macam tu lah lagu dia. Okay, cuba. Okay, kali kedua ni kita sama-sama. Okay, sedia. 1, 2, 3. Syarat mula dari sini. Syarat-syarat sah solat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengetahui cara solat di tempat yang suci, mengetahui masuk waktu, menghadap kiblat. Itu sahaja dari kami. Macam tu lah lagu dia. Okey, last sekali. Kali ni awak nyanyi kuat sikit lagi. Kuat-kuat sikit. Sampai adik awak dengar. Ajak adik awak nyanyi sekali pun tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat sah solat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengetahui cara solat di tempat yang suci, mengetahui masuk waktu, menghadap kiblat. Itu sahaja dari kami. Jadi itulah dia lagu macam mana awak nak hafal syarat-syarat sah solat. Bila kita dah hafal, bila keluar soalan, orang tanya ke, ustaz tanya nanti, kuis ke, kita boleh jawab. Sebab apa? Kita dah hafal. Teknik menghafal tadi tu kita gunakan teknik nyanyian. Okey, seterusnya alhamdulillah dah selesai. Seterusnya masa untuk kuis. Okey, kita akan pergi ke kuis sekejap lagi. Kita stop sekejap. Okey, jadinya ini adalah kuis awak. Yang kuis yang Ustaz kata tadi tu, ini adalah kuis awak. Iaitu kuis untuk ibadat, kita akan tengok dahulu waktu solat. Ini kuis dan tugasan untuk kerja sekolah awak hari ini. Yang kedua, tuliskan syarat-syarat sah solat. Okay, kita pergi yang pertama. Yang pertama ini kita pergi pada waktu solat. Hujan. Okay, kat rumah Ustaz hujan. Okay, jadinya kita pergi kepada waktu solat. Yang pertama adalah waktu zuhur. Kita dah buat 2 kelas sebelum ni kan. Maka 2 kelas sebelum ni kita dah buat waktu zuhur. Waktu zuhur, Ustaz nak awak tulis mulanya bila. Sebab apa sebenarnya Ustaz tengok banyak yang masih salah lagi tu.
Ataupun dia betul tetapi istilah tu kurang tepat. Bila istilah tu kurang tepat, macam okey lah tapi tidak memuaskan lah macam tu. Okey, jadinya macam mana kita nak tahu, kita buat sama-sama. Ustaz akan tulis apa jawapan dia. Okey, patutlah. Okey. 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 Kita akan buat waktu zuhur. Waktu zuhur mula dia bila? Bermula apabila kita tulis bermula apabila gelincir matahari. Gelincir matahari. Okey. Itulah dia. In 5 minutes. Okey. Sekejap lagi. Okey. Tapi kita teruskan dia. Bermula apabila gelincir matahari. Ini adalah waktu mula untuk solat untuk waktu zuhur. Biasanya awak tulis ataupun yang lepas-lepas Ustaz cakap tergelincir matahari semua. Itu betul istilahnya. Jawapannya betul tetapi istilahnya kurang tepat. Ini istilah yang tepat. Bermula apabila gelincir matahari. Okey, kita buat yang kedua pula. Bila akhirnya? Akhirnya adalah apabila kita buat sama-sama. Apabila bayang-bayang apabila panjang bayang-bayang sama dengan alat pengukur. Apabila panjang bayang-bayang. Kita buat apa? Apabila panjang bayang-bayang. Panjang. Okey. Apabila panjang bayang-bayang sama dengan alat pengukur. Allah saya izin. Tak tepat lah. Okey, alat pengukur. Ini dah dia. Apabila dengan alat pengukur. Ini jawapan dia. Contohnya asal pula. Asal waktu mula dia bila? Tulis. Asal waktu mulanya adalah apabila panjang bayang-bayang lebih panjang dengan alat pengukur. Dari alat pengukur. Apabila bayang-bayang. Okey, senang. Bayang-bayang lebih panjang dari alat pengukur. Itulah dia. Mulanya bila, akhirnya bila. Ini jawapannya. Okey, kemudian akhirnya bila? Akhirnya adalah apabila ada hamzah. Okey. Apabila ini tak ada hamzah yang atas. Ustaz betulkan tak ada hamzah. Alif sahaja. Apabila matahari terbenam. Inilah habis akhir waktu asar. Kemudian waktu maghrib. Waktu maghrib macam ni. Apabila
matahari terbenam. Bila matahari terbenam, itu bermulalah waktu maghrib. Matahari terbenam, langit seolah-olah warna apa? Warna mega merah. Sarang merah sarang tu punca, tapi istilah yang betul adalah mega merah. Kita betulkan. Akhirnya apabila? Apabila mega, tulis mega merah di langit hilang. Hilang, bolehlah hilang. Hilang. Ataupun okey. Tadi video tadi habis. Okey, kita Ustaz rekod baru. Okey, kita sambung balik. Tadi dekat mana? Mula untuk waktu maghrib adalah apabila matahari terbenam. Okey, dan akhirnya adalah apabila hilang mega merah di langit. Ayat ni lagi sedap. Hilang mega merah di langit. Hilang apabila hilang mega merah di langit. Baru sedap ayatnya. Jadi istilah dia pun betul. Macam tu. Waktu isyak apabila mulanya ni hilang syafaq. Namanya syafaq. Ataupun kita panggil tu hilang mega merah lah. Apabila kita tulis apabila hilang syafaq. Syafaq ini adalah mega merah di langit tu. Mega merah di langit. Di langit. Itulah dia mulanya. Baru sikit. Betul. Apabila hilang syafaq iaitu mega merah. Okey, kemudian bila akhirnya? Akhirnya adalah apabila terbit apa? Iaitu fajar shadiq. Ini sebenarnya jawapan untuk tugasan awak juga ni. Jadi kita dah buat sama-sama dah sebenarnya. Jadi jawapan sama macam ni. Pendek je jawapan dia kan, betul tak? Sebelum ni awak salin penuh, panjang. Tapi sebenarnya ini adalah kata kunci dia. Mula dengan akhir. Itu sahaja. Dan istilahnya pun betul, tepat. Subuh. Bila mulanya? Dia mula waktu subuh adalah apabila terbit fajar fajar shadiq. Shadiq segaraga kan. Fajar shadiq. Macam mana fajar shadiq ni? Apabila langit tu warnanya cerah keputihan. Warnanya cerah dan putih. Dengan cahaya putih. Cerah dengan cahaya putih. Allah. Ini. Subhanallah. Okey, jadi. Akhirnya apabila? Akhirnya apabila waktu subuh sehingga terbit matahari. Bila matahari dah terbit, maka dah habis dah waktu subuh. Matahari. Okey, jadinya dah habis untuk waktu solat. Kita dah buat kuis. Ni namanya kuis lah ni. Tapi Ustaz dah bagi jawapan kuis ni. Bagus kan? Mula bila, akhirnya bila.
Jadi kita dah dapat dah satu ayat mula dan akhir untuk setiap waktu solat. Ini adalah istilah yang tepat dan Ustaz nak kalau boleh setiap kali jawab, gunakanlah istilah dan ayat yang tepat. Okay, kemudian kita nak tengok iaitu syarat-syarat sah solat. Tuliskan syarat-syarat sah solat. Ada berapa syarat sah solat? Ada 6 syarat sah solat. Keenam-enam ni awak mesti menepati. Barulah solat awak itu sah. Ada kata salah satu ini tak menepati, sah ke tidak solat awak? Ya, tidak sah solat awak. Contohnya lah salah satu awak tak ada, iaitu awak tidak menutup aurat. Sah ke tidak? Ya, tidak sah. Betul. Jadi macam mana kita nak ingat, macam mana kita nak tulis jawapan ni? Kita nyanyilah balik lagu yang kita dah hafal tadi, dah nyanyi sama-sama. Ini kemudian Ustaz nak awak rakamkan macam yang lepas, awak rakamkan nyanyian ni dan awak hantar kepada Ustaz, hantar pada pesanan WhatsApp. Jadi macam mana nak ingat ni? Syarat-syarat sah solat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Menutup ni salah ni. Mim. Menutup aurat, mengetahui cara solat di tempat yang suci, mengetahui masuk waktu, menghadap kiblat. Itu sahaja dari kami. Macam itulah. Jadi ni awak dah dapat tulis syarat-syarat sah solat. 6 syarat sah solat. Alhamdulillah selesai untuk mata pelajaran ibadat kita hari ini. Okey, seterusnya masa untuk kuis. Dah habis dah tadi kuis ibadat. Kita akan terus pergi kepada mata pelajaran yang seterusnya, iaitu mata pelajaran Jawi. Jawi hukum bacaan. Hari tu kita ada buat tentang hukum bacaan dan kalau kita nak tengok nota balik tak? Nak tengok nota semula tak? Okey, kita cubalah tengok nota. Kita cuba tengok nota PR2 Pekasan 2. Okey, ini dia. Stop sharing. Kemudian Ustaz share balik. Ini dia. Okey, ini dia. Maka kita tengok latihan tugasan yang untuk Jawi hari tu. Hukum darlum ataupun lebih tepat kita baca dengan derlum. Derlum. Tapi Ustaz suka sebut darlum sebab apa? Darlum ni macam sedap sikit lah bunyi dia. Tapi yang lebih tepat adalah derlum. Derlum. Daroder. Bukan darodar kan. Tapi okeylah kita betulkan lah. Lebih baik kita betul daripada kita nak siapkan bunyi je kan, betul tak? Okay, kita ambil darlum. Okay, ini adalah hukum darlum, iaitu dara, lam, waw, nga. Jadi dekat sini kita nak eja apabila huruf yang di akhir sebelum suku kata A ini, maka apa yang kita kena lakukan adalah dengan menambah alif. Lada, lam alif dan alif. Contohnya draw. Lam alif. Apa ni? Lam alif, padam. Minta maaf. Okey. Lam alif, dal alif. Lada, ada huruf alif dekat hujung. Sebab apa? Ini menepati hukum darlum. Ada huruf dal sebelum akhir pada huruf ni. Kemudian ada yang tanya untuk perkataan rupa. Rupa ini jawapannya adalah ra, waw, pa, alif. Ra, waw, pa, alif. Tanya, Ustaz, kenapa rupa, pa, alif? Sedangkan ini pa, dia tak ada dalam hukum darlum. Untuk perkataan rupa ini, dia tiada hukum khusus. Tiada hukum khusus. Sebab hukum darlum ni salah satunya adalah untuk suku kata terbuka. Contohnya, la, da. La, terbuka. Da, terbuka. Contohnya, rupa. Ru, tertutup. Pa, terbuka. Untuk terlum ni adalah untuk suku kata buka
Macam ni lah. Dan buka. Macam tu. Buka dan buka. Ba, la. Ba terbuka, la terbuka. Contohnya mata. Ma terbuka, ta terbuka. Mim alif, ta. Dia menepati hukum darlum. Dalam ni tak ada huruf ta dekat hujung ni kan. Maka tak perlu ditambah alif. Boleh digunakan hukum darlum sebab apa? Dia menepati. Ma, ta. Suku kata terbuka, terbuka. Sa, na. Okay, itu kita dah recall balik. Okay, kita tengok untuk hari ini kita nak belajar apa. Okay, jadinya hari ini kita nak belajar tentang hukum ha dan aha. Tapi Ustaz rasa kita sempat sahaja untuk hukum ha sahaja. Hukum aha ni mungkin kita sambung akan datang. Sebab dia punya penjelasan penerangan dia agak teliti lah, agak lama, agak panjang. Jadinya kita akan sempat untuk ha sahaja. Hukum ha. Kita pergi kepada hukum ha. Apa ini hukum ha? Okay, kita tengok pada slide seterusnya. Hukum ha. Hukum ha adalah dianya suku kata terbuka yang melebihi. Kita tengok sini. Jika perkataan 3 suku kata atau lebih. Dia tak boleh 2 suku kata. Contoh 3 suku kata atau lebih lah. Ha, ri, mau. Harimau. Ni 3. Haloba. 3 suku kata. Haruwan. 3 suku kata. Kalau 2 suku kata apa contohnya? Hari. Hala. Apa lagi? 2 suku kata. Contohnya hari. Itulah 2 suku kata. Jadinya, apabila dia 3 suku kata. Haloba. 3 suku kata. Barulah dikategorikan hukum ha. Kita boleh pakai hukum ha. Hukum ha ni apa? Bila dia 3 suku kata dan dia dimulakan dengan suku kata ha. Maka alif dekat ha tu, kalau kata kita eja ha, ha alif ha. Betul tak? Tetapi kalau 3 suku kata lebih, tak ada alif. Contohnya kita eja hari. Ustaz. Ambil pen Ustaz. Contohnya, kita akan eja hari macam mana? Kita akan eja hari. Tak nampak lagi. Padam. Kita tukar warna. Warna biru. Kita eja hari. Ha alif. Ra. Ya. Betul tak? Kita eja alif. Ha alif. Ra. Ya. Maka dekat sini 2 suku kata sahaja. 1, 2. 1, 2. Yang dimulakan dengan suku kata ha. Macam tu. Jadi kat sini tetap ada alif. Dia tak mendapati yang dekat hukum bacaan ha ni. Dia kena mendapati untuk apa? Sebab dia nak 3 suku kata. Contohnya ha, ri, mau. Ha, lo, ba. Barulah boleh pakai hukum bacaan ha ni. Okay, jadi kita tengok sama-sama. Kita buat yang pertama, harimau. Jadi harimau, kita eja ha tanpa alif. Jawapannya contohnya adalah hari mau. Ni Ustaz boleh edit lah. Okey, salah silap. Kita boleh tulis. Tu nampak tu. Senang je. Okey, harimau. Macam mana nak eja harimau? Mau. Ejaan dekat sini tak ada apa? Tak ada alif. Mana highlight? Pakai ni pun tak ada. Pakai merah. Merah pun boleh. Ha ini tak dieja dengan alif. Ini betul. Kalau kita eja contohnya ada alif. Ha alif. Betul tak ni? Ini salah. Ini ejaan yang salah. Sebab apa? Untuk hukum bacaan ha, 3 suku kata ha dieja tanpa ada alif. Haloba. Macam mana nak eja haloba? Ha sahaja, bukan ha alif. Loba. Macam tu. Haloba. Kalau awak ada kitab awak boleh tengok dekat muka surat 2. Dekat muka surat 2. Kita tengok yang ketiga.
Haruan. Ruan. Halilintar. Tu tak dia dengan alif pun. Halilintar. Halilintar. Untuk hadiah. Bukannya alif. Alif dan ya. Ini salah. Alif ini tak ada. Kena buang. Hadiah. Barulah betul. Halaman. Alif lam alif. Mim nun. Betul ke salah? Salah kan? Sebab apa dia ada alif? Alif ni buang. Halaman. Inilah yang betul. Ini dikategorikan hukum Dia kena ada 3 suku kata. Okey, kemudian kita pergi dekat hukum yang ketiga. Pengecualian untuk Okey, betul-betul kita tengok. Ada setengah perkataan ni. Kenapa setengah perkataan ni tak dihukumkan dengan hukum tadi tu? Kita tengok. Hukum ini ada 3 untuk pengecualian dia. 3 jenis pengecualian. Kan 3 kan? Ya, 3. 3 jenis pengecualian. Iaitu yang pertama, bila perkataan itu berimbuhan. Contohnya, halangan. Halangan, apa imbuhan dia? Imbuhan dia adalah format painter. Kita ambil merah je lah. Imbuhan dia adalah an. Ini imbuhan dia. Perkataan asal dia adalah halang. Okey, harapan. Apa imbuhan dia? Awak agak-agak. Betul. An juga imbuhan dia. Harapan. Maka dekat sini sebenarnya dia hanyalah 2 suku kata. Bukannya 3. Halang. Sebab ini perkataan asal. Kita tengok pada perkataan asal dia. Walaupun kalau kita tengok the whole, semuanya halangan. 3 suku kata. Harapan. 3 suku kata. Tetapi kita tak nak kita tak nak perkataan yang berimbuhan. Hukum ini pengecualian dia adalah antaranya perkataan imbuhan. Perkataan imbuhan hijau. Bagus. Okey, jadi macam mana nak eja? Nak eja dia adakah dengan kejap adakah macam ni? Betul ke macam ni? Salah. Sebab apa? Sebab dia tak termasuk dengan hukum tadi ni. Bila tak termasuk dengan hukum dia kena eja alif. Kalau tadi kita tengok yang atas-atas tadi tu, ini hukum dia tak dieja dengan alif, tapi dieja dengan sahaja. Tetapi ini pengecualian. Maka dia dieja dengan alif. Harapan. Macam mana? Adakah macam ni? Harapan. Adakah macam ni? Betul ke salah? Ya, salah. Sebab apa? Diejanya dengan alif. Betul dia. Alif. Harapan, alif, ropan. Ini sebenarnya jawapan untuk tugasan awak nanti. Okey, kemudian kita tengok pengecualian yang kedua. Ustaz kata tadi ada 3 pengecualian. Yang pengecualian kedua adalah apabila perkataan itu adalah perkataan yang asalnya bahasa Inggeris tapi diserapkan menjadi bahasa Melayu. Contohnya, halogen. Halogen ni sebenarnya perkataan bahasa Inggeris tetapi dimelayukan. Maka bila nak eja, kita ejanya dengan alif, lam waw lo, jen, gaya, nun jen. Halogen. Halogen. Itu dalam sebutan Inggeris ni lah. Halogen. Halusinasi. Illusion. Perkataan bahasa Inggerisnya illusion. Tetapi dimelayukan menjadi halusinasi. Jadi halusinasi ni adalah perkataan serap daripada bahasa Inggeris. Alif untuk lu, lam waw, lu, si, sin yasi, na, nun alif na, sin yasi. Halusinasi. Ya, betul.
halusinasi. Jadi dieja dengan ha alif. Kerana apa? Dia tak termasuk dalam hukum ha. Seterusnya, yang ketiga adalah apabila dianya perkataan gabungan. Bila perkataan gabungan, dia tak dihukumkan dengan hukum ha. Dia terkecuali. Contohnya ha laju. Ha laju ni sebenarnya adalah asalnya perkataan daripada, kalau tengok, hala dan laju. Sebenarnya inilah perkataan dia. Hala dan laju. Ini perkataan gabungan. Bila hala dan laju, dia digabungkan menjadi ha laju. Contohnya lagi, kerja dan sama menjadi kerja sama. Macam tu. Hala dan laju menjadi ha laju. Jadi ha laju macam mana kita nak eja? Adakah dengan, tukar balik. Adakah dengan ha alif ke? Ya, dengan ha alif. Lam alif, jim waw ju. Ha laju. Itulah perkataan. Ada 3 pengecualian, iaitu yang pertama, bila perkataan tu berimbuhan. Yang kedua, bila perkataan tu daripada bahasa Inggeris. Serapan bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah apabila perkataan itu adalah perkataan gabungan. Ketiga-tiga pengecualian ini tidak menjadikan dia dalam hukum ha. Jadi kalau hukum ha, dia tak eja dengan ha alif. Dia eja dengan ha sahaja. Tengok kat sini, ha sahaja. Tekan merah. Sini, susah juga. Ha sahaja. Sama dah dengan bawah-bawah tu. Jadinya, itulah dia jawapan untuk kuis awak nanti. Soalan awak, tugasan awak nanti. Kita cuba tengok. Okey, jadinya ini adalah awak punya tugasan ataupun kuis lah ni kan. Jadi untuk jawi, awak kena eja perkataan yang tadi kita dah belajar. Jadi kalau awak dah tengok video ni, maka awak boleh buat dah tugasan ni sebenarnya. Tengok je balik ejaan tadi macam mana. Harimau. Nak dieja tak dengan ha alif? Ya, kita buatlah satu. Ya, ianya dieja dengan ha alif. Tak. Ianya dieja dengan tiada alif. Harimau. Macam tu. Okay, contoh kita cari yang ni. Halangan. Halangan ni dari kita dah tengok kan. Ini adalah perkataan imbuhan sebenarnya. Jadi perkataan imbuhan, dia terkecuali dengan hukum ha. Maka dia eja dengan ha alif lam ngan. Halangan. Macam itulah. Halogen tadi apa? Halogen tadi adalah perkataan daripada bahasa Inggeris. Halaju tadi apa? Adalah perkataan gabungan. Ketiga-tiga yang ini, dia tak termasuk dengan yang ini. Iaitu hukum ha. Okay, kemudian hafazan. Kita terus bincang je lah. Kejap. Okey, jadi tadi itu adalah latihan untuk yang awak akan buat untuk hari ini. Maka itulah latihan dia. Jawapan ada dekat sini juga. Untuk hafazan Ustaz nak kita sambung, iaitu bacaan surah Al-Insyiqaq ayat 5 hingga 10. Ayat 5 hingga 10, kebanyakan daripada awak dah hantar dekat Ustaz. Ada voice, ada suara, ada video, hantar dekat Ustaz bacaannya. Alhamdulillah Ustaz tengok bacaan ni kategori ni adalah baik, sangat baik dan bagus. Malahan ada beberapa orang bacaan ni sangat bagus sebenarnya. Ustaz terkesima. Tapi macam itulah, bagus sangat-sangat. Tahniah Ustaz ucapkan siapa yang hantar tugasan tu. Siapa yang hantar bacaan dia pada Ustaz, Alhamdulillah Ustaz sebutkan, Ustaz ucapkan tahniah. Jadi seterusnya awak akan baca ayat 5 hingga 10. Muka surat yang sama 589. Boleh rujuk Al-Quran. Bila nak rujuk Al-Quran, ambil sembahyang, baca, kemudian barulah hafal. Jadi apa tugasan awak? Tugasan awak adalah awak kena baca ayat 1 hingga 10. Okay, kita tengok tugasan. Awak kena baca. Sila rakamkan bacaan surah Al-Insyiqaq. Ayat berapa? Sini ni. Ustaz tadi. Macam ni. Okay.
Sila rakamkan bacaan surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 10 sebelum awak mula hafal. Sebab apa? Sebab Ustaz nak dengar dulu bacaan tu. Sama ada okey ke, baik ke, bagus ke, sangat bagus ke. Kemudian dah baca, baca tengok. Baca tengok, tengok Al-Quran. Baca, kemudian rakam. Ataupun rakam suara pun boleh. Lepas tu hantar. Kemudian dah hantar tu, barulah awak boleh mula menghafal. Itu cara yang betul. Kita nak semak dulu bacaan. Bila bacaan kita dah betul, baru kita boleh mula menghafal. Tapi bila bacaan kita terus hafal. Sebenarnya rupa-rupanya bacaan kita itu salah. Ada beberapa dekat tempat tu kena perbaiki. Maka bila kita dah hafal, kita hafal yang salah tau. Kita tak hafal yang betul. Jadi bila kita nak betulkan balik tu, hafazan kita tu macam agak susah. Boleh, tapi agak susah sikit. Itu sebabnya, sebab apa kena, sebab Ustaz suruh hantar dulu bacaan 1 hingga 10, tengok je Al-Quran tak apa. Kemudian dah hantar barulah mula hafal. Macam tu. Inilah dia kemudian hafal ayat 5 hingga 10 sambung. Mana yang belum hafal ayat 1 hingga 5 tu, hafal dahulu ayat 1 hingga 5. Barulah buat ayat 1 hingga 10. Continue. Okay. Okey, jadinya sebelum kita nak tutup pelajaran kita pada hari ini, kita akan sama-sama baca surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 10. Jadi ayat 1 hingga 10 ni awak kena rakamkan kemudian hantar dekat ustaz baru awak boleh menghafal. Okay, kita baca sama-sama. Jadi mungkin kalau awak rasa awak ada baca bacaan tu bacaan yang salah, okay, dengar betul-betul apa yang ustaz baca ni kemudian ikut apa yang ustaz baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Jadi sampai ayat 10 sahaja. Kalau awak nak ulang balik, dengar balik, ulang video ni, dengar balik. Biar bacaan awak tu betul, kemudian barulah awak hafal. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah selesai hafazan kita. Kemudian kita tutup bacaan hafazan kita tadi tu dengan ataupun kita tutup mata pelajaran kita hari ini, kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai mata pelajaran, selesai kelas kita pada hari ini. Dan pesanan Ustaz, jangan lupa buat latihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.